Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran sirah bagi tahun 2 yang sudah masuk pelajaran yang ketiga dengan tajuk peristiwa di Gua Hira. Jom kita baca dan kita fahami peristiwa ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang berperibadi mulia. Berperibadi bermaksud berakhlak, berperangai mulia. Baginda selalu menolong orang-orang susah dan anak-anak yatim. Baginda pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan dirinya. Mengasingkan diri bermaksud menjauhkan diri dari orang ramai. Tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira untuk beribadah. Ini kerana Masjidil Haram pada masa itu penuh dengan berhala dan kesesatan. Masjidil Haram ni masjid mana? Masjidil Haram yang mana Kaabah ada dalam dia tu. Kalau kamu tengok video, tengok gambar, ada Kaabah keliling tu. Seluruh tu adalah Masjidil Haram. Berhala bermaksud patung yang disembah. Orang Arab pada waktu tu dia letak patung sekeliling Kaabah, lepas tu dia persembah. Seolah-olah dia persembah macam Tuhan. Dia minta macam-macam. Baginda melarikan diri dari kaumnya yang bergelumang dengan dosa dan maksiat. Nabi menjauhkan diri, lari daripada kaumnya, bangsa Arab yang ada di kota Mekah yang bergelumang. Bergelumang maksudnya penuh dengan kekotoran, banyak dosa dan juga maksiat. Baginda sangat benci dengan maksiat yang ada di dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Masyarakat Arab jahiliyah. Jahiliyah ni zaman sebelum Islam. Yang mana masyarakat Arab ni buat macam-macam benda yang sangat zalim, sangat jahat. Contohnya bunuh anak perempuan, berjudi, berzina, bunuh orang, dan macam-macam lagi. Okey, gambar kat bawah tu gambar pemandangan dari atas Jabal Nur, Bukit Nur, yang mana ada Gua Hira di atasnya. Kita ke muka surat yang seterusnya. Gua Hira terletak di Jabal Nur. Jabal Nur ialah juga disebut Bukit Nur. Jabal tu dalam bahasa Arab. Yang jauhnya 5 km dari kota Mekah. Maknanya daripada kota Mekah nak pergi ke Jabal Nur 5 km. Pada 17 Ramadan, malaikat Jibril turun bertemu baginda di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Malaikat Jibril memeluk dan menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dengan menyebut Iqra. Tetapi baginda menjawab tidak tahu membaca. Sebab apa Nabi jawab tidak tahu membaca? Sebab Nabi memang tak pernah belajar membaca dan juga menulis. Setelah 3 kali Jibril menyuruh, Jibril pun memeluk dan mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Muka surat seterusnya. Selepas itu, Nabi Muhammad SAW bergegas pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan. Bergegas bermaksud nak cepat-cepat. Gemetar dan ketakutan lebih kurang sama maksud sahaja. Nabi dalam keadaan menggigil. Isterinya, Sayyidatuna Khadijah, memujuk baginda dan menyelimuti baginda. Sayyidatuna Khadijah memujuk, menenangkan Nabi dan selimutkan Nabi dengan selimut. Nabi menceritakan semuanya dan Khadijah mengajak Nabi berjumpa dengan sepupunya. Sepupunya bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani bermaksud orang alim dalam agama Nasrani. Sekarang ni disebut agama Kristian. Waraqah berkata, suatu hari nanti Nabi akan menjadi utusan Allah. Utusan Allah sama maksud dengan Nabi Allah dan juga Rasulullah. Jom kita tengok gambar Gua Hira. Ini gambar di dalam buku teks. Jom kita tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini gambar Jabal Nur. Gua Hira ada atasnya. Ini gambar laluan ke Gua Hira yang telah dibuat lebih selesa. Ini Gua Hira. Tak besar mana. Boleh masuk seorang ke dua orang. Ini sebelah dalam. Okey. Setelah kita membaca peristiwa di Gua Hira ini, pastinya ada iktibar atau contoh baik yang kita boleh ambil daripadanya. Yang pertama, Rasulullah SAW gigih beribadah. Nabi gigih panjat Jabal Nur untuk beribadah, duduk seorang-seorang. Yang kedua, Rasulullah SAW seorang yang berani. Beranilah panjat bukit yang tinggi, duduk seorang-seorang. Berani ke kita? Yang ketiga, Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu. Malaikat Jibril pun mula-mula sekali bawa wahyu daripada Allah dengan perkataan bermula dengan Iqra. Maksudnya bacalah. Yang keempat, rajin bertanya untuk mendapatkan ilmu. Kita kena tanya. Kalau kita tak faham, kita tak tahu, jangan buat-buat tahu. Yang kelima, tidak terpengaruh dengan masyarakat sekeliling. Nabi Muhammad duduk dalam kalangan Arab Jahiliyah yang banyak buat kerosakan, yang banyak buat maksiat, tetapi Nabi tidak terpengaruh. Nabi ada jati diri yang hebat. Mari kita tengok isi-isi penting atau perkara yang sangat penting di dalam peristiwa ini. Di dalam muka surat 10, Nabi Muhammad berperibadi mulia. Nabi pergi ke Gua Hira mengasingkan diri untuk beribadah. Nabi menjauhkan diri dari kaumnya Arab Jahiliyah yang banyak membuat dosa dan maksiat. Muka surat 11. Gua Hira berada di atas Jabal Nur.
Dari kota Mekah ke Jabal Nur jauhnya 5 kilometer. Malaikat Jibril bertemu Nabi pada 17 Ramadan. Umur Nabi 40 tahun ketika itu. Jibril menyuruh Nabi menyebut Iqra sebanyak 3 kali. Wahyu pertama ialah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Muka surat 12. Nabi balik ke rumah dalam ketakutan. Nabi menceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah setelah ditenangkan. Sayyidatuna Khadijah mengajak Nabi bertemu sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah ialah seorang pendeta Nasrani. Dia mengatakan Nabi akan menjadi Rasulullah. Setakat itu dahulu video untuk kali ini bagi tajuk peristiwa di Gua Hira. Mudah-mudahan daripada sirah Nabi Muhammad SAW ini kita dapat ambil manfaat untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.